Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi sistem tubuh dalam pergerakan. Dalam sistem manusia ataupun dalam sistem tubuh manusia, kita akan mempelajari tentang pengenalan sistem tubuh manusia, sokongan dan pergerakan. 2.3 kamu akan mempelajari kawalan atau sistem tubuh manusia. 2.4 kamu akan mempelajari tentang fungsi sistem kardiorespiratory. Kemudian kamu akan mempelajari tentang penghasilan tenaga. 2.6 kamu akan adaptasi sistem tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, kamu akan mengenali ataupun mengetahui di mana kedudukan otak, kemudian trakea iaitu bahagian leher kamu tu, paru-paru, di sini ialah paru-paru. Kemudian kamu akan tahu tentang kedudukan jantung, apa fungsi jantung nanti. Kemudian kedudukan hati, kemudian kamu akan tahu di mana bahagian perut, ataupun fungsi perut, usus besar, usus besar. Kemudian kamu akan mengetahui tentang fungsi usus kecil. Dalam organisasi struktur manusia, kamu perlu mengetahui bagaimana struktur manusia tu boleh terjadi. Iaitu dia akan bermula daripada atom, molekul, sel, tisu, organ, sistem dan organisma. Organisasi struktur manusia. Ini ialah struktur yang kamu perlu tahu. Bermula dengan atom. Kemudian kamu akan lihat akan berlakunya molekul. Kemudian akan terhasilnya sel. Kemudian akan berlakunya tisu yang ada dalam tubuh kamu tu. Kemudian akan menghasilkan organ. Kemudian dia akan terus ke sistem organ manusia ni. Dia akan bergerak ke seluruh tubuh badan. Kemudian menghasilkan organisma iaitu manusia. Fungsi sistem tubuh dalam pergerakan. Dalam sistem manusia akan ada sistem rangka iaitu yang kamu panggil tulang kamu tu kan. Tulang yang ada dalam tubuh badan kamu tu. Fungsi utama sistem rangka, kenapa kita perlu ada rangka dalam tubuh badan? Yang pertama ialah untuk menyokong berat badan dengan membentuk kerangka tegar bagi pelekatan tisu-tisu lembut dan organ-organ dalam tubuh manusia. Kemudian tuas pergerakan. Maksudnya setiap pergerakan kamu tu akan jadi tunjang utamalah. Di mana tuas pergerakan apabila otot-otot yang melekat padanya akan mula menguncup. Lalu menghasilkan pergerakan berpaksikan sendi. Kemudian dalam sistem rangka juga, dia akan membekalkan kalsium untuk pengucupan otot. Kemudian yang keempat, lokasi pembentukan sel darah merah dan platelet di dalam sumsum tulang kamu. Kalau kamu kekurangan darah, risikonya bila kamu berlaku kecederaan, pembentukan sel-sel tulang tu akan menjadi lebih sukar. Kemudian yang lagi satu yang terakhir ni ialah rangka ini akan melindungi organ-organ penting. Contohnya dia akan melindungi jantung. Dia akan melindungi paru-paru kamu. Jika tak ada, maksudnya nanti kamu akan, kedudukan badan kamu akan jadi lembik lah. Tak boleh nak jalan. Akan mengesot.
Itu sebab tu kita perlu jaga tulang kita. Okay, yang kedua iaitu sistem otot. Okay, yang kamu panggil daging tu kan, daging-daging merah yang dalam tubuh badan kamu tu. Okay, itu ialah sistem otot. Okay, ni otot yang ada pada tubuh badan kamu ni. Okey, yang pertama akan menghasilkan pergerakan atau lakuan motor apabila berlaku pengucupan otot. Okey, dalam otot dan tulang, dia maksudnya dia kena ada kesinambungan lah. Ada tulang mesti ada otot. Okey, supaya memudahkan untuk kamu melakukan pergerakan. Okey, kemudian dia akan memberi tubuh badan kamu. Okey, dia akan bentuk tubuh badan kamu. Okey, makin pejal otot kamu, makin solid lah badan kamu. Okey, kemudian yang ketiga, ia akan mengekalkan postur tubuh badan kamu. Okey, jika setiap manusia dia akan ada otot. Okey, dia akan membezakan antara orang kurus dan orang yang berbadan besar. Okey, daging dia tetap ada. Okey, kemudian menyokong tubuh badan manusia. Yang ni. Okey, kemudian menghasilkan haba bagi mengekalkan suhu dalam tubuh badan kamu lah. Dia akan kekalkan suhu normal kepada kamu. Okey, kemudian yang terakhir ialah membantu menstabilkan sendi-sendi dan tulang rangka. Ini saya cakap tadi ni. Kalau ada otot, maksudnya mestilah ada tulang dan sendi. Okey, kemudian yang seterusnya. Okey, dalam tubuh badan kamu akan ada sistem saraf. Okey, setiap urat yang ada dalam tubuh badan tu dia ada fungsi yang tersendiri. Okey, jika saraf itu putus, maksudnya kamu akan susah untuk melakukan pergerakan sebab saraf itulah yang akan mencetus sistem derai rasa dalam tubuh badan kamu tu. Okey, yang pertama ialah sistem saraf ni berfungsi sebagai mengesan, menerima dan bertindak balas terhadap rangsangan yang diterima. Okey, jika saraf kamu putus, itu yang saya maksudkan tadi. Bila putus, kamu tak ada rangsangan. Okey, sebab tu kita kena hati-hati bila melakukan sesuatu aktiviti. Okey, kemudian mengawal dan menyelaras aktiviti tubuh badan. Okey, yang ketiga ialah menyimpan maklumat yang diterima. Okey, apa-apa rangsangan yang dia dapat, dia akan simpan dan akan hantar ke bahagian otak. Okey, untuk ditafsirkan. Kemudian bertindak balas terhadap perubahan rangsangan dalaman dan luaran. Okey, yang terakhir ialah sistem kawalan tindak balas refleks kepada badan. Okey, ini contoh ni yang kamu boleh nampak. Tindakan refleks yang biasa kamu pelajari iaitu terkena air panas ataupun benda panas lah. Bila kamu sentuh, automatik sistem saraf kamu akan cakap, okey, benda ni panas. Terus kamu akan tarik balik tangan kamu. Okey, jika saraf kamu rosak, kalau kamu tersentuh sikit benda panas, kamu pegang je. Itu maksudnya. Okey, tindak balas ni maksudnya tindak balas automatik lah. Okey, terkena benda panas atau benda tajam, automatik kamu akan tarik tangan kamu tu. Okey. Dalam tubuh badan juga akan ada sistem endokrina. Okey, endokrina ni maksudnya sistem pernafasan kamu ni lah, bahagian salur utama di leher kamu ni, di bahagian trakea kamu ni. Okey, yang pertama ni yang terutamalah dia akan mengawal, atur dan menyelaras fungsi tubuh melalui hormon yang dirembeskan ke dalam aliran darah. Yang ini yang utama juga iaitu sistem kardiovaskular. Okay, kamu pernah pelajari bahasa tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okay, kita akan ulang benda yang sama sahaja. Okay, ini memudahkan kamu untuk mengingat. Okay, sistem kardiovaskular. Biasanya kardio tu ialah kardiak, iaitu jantung. Okay, kardiak. Okay, kardiak. Okay, dalam bahasa sains dia ialah kardiak lah. Okay, bahagian sistem jantung kamu ni. Okey, kenapa jantung tu penting? Okey, apa fungsi jantung kepada tubuh badan kamu? Okey, yang pertama ialah mengepam darah dari jantung ke seluruh badan dan kembali semula ke jantung. Okey, apa-apa darah yang yang ada dalam tubuh badan kamu tu, dia akan proses. Okey, akan masuk ke otak, pusing balik keluar dan akan kembali kepada tubuh badan.
Okey. Kemudian mengangkut oksigen, nutrien, hormon dan keperluan lain ke sel-sel badan. Okey. Dalam ni dia akan bantulah. Okey, jantung akan bantu biasanya yang utama ialah oksigen lah. Oksigen ni dia akan bantu untuk menggerakkan tubuh badan kamu. Okey. Kemudian membawa keluar sisa-sisa metabolisme untuk dikumuh. Okey, maksudnya dikumuh tu dikeluarkan daripada tubuh badan lah. Maksudnya dalam sistem perkumuhan. Okey, yang terakhir ialah membawa keluar produk-produk sel ke bahagian lain. Okey, dia akan hasilkan darah-darah yang beroksigen akan ke tubuh badan. Dia hantar ke jantung, dia hantar ke paru, dia hantar ke bahagian otot, bahagian tangan. Okey. Yang seterusnya ialah sistem respiratory, iaitu sistem pernafasan dalam tubuh badan kamu. Okey, bila melibatkan pernafasan ni maksudnya akan melibatkan bahagian hidung, mulut, trakea dan paru-paru kamu ni. Okey, kenapa sistem pernafasan ni sangat penting? Ya, sebablah memudahkan kamu untuk bernafas lah. Okey. Fungsi utamanya ialah tempat pertukaran gas respiratory yang berlaku di paru-paru dan sel-sel tisu dalam badan. Okey, berkaitan sistem-sistem tubuh manusia dengan pergerakan. Kenapa dia ada perkaitan antara satu sama lain? Okey, kamu kena tahu ni. Kenapa kena ada? Okey, yang pertama, sistem yang utamanya ialah sistem saraf lah. Sistem saraf di mana tindakan impuls, okey, yang saraf yang menerima arahan dari rangsangan dari otak melalui saraf pusat memberi maklumat kepada otak untuk melakukan pergerakan. Okey, ini kamu menerima rangsangan lah. Jika saraf rosak maksudnya saraf kamu tu tak ada rangsangan, tak ada tindak balas. Okey. Kemudian sistem rangka iaitu tempat pelekatan otot. Okey. Kemudian sistem kardiovaskular dan respiratory. Okey, ini bergabung sebab ototnya berdekatan. Okey, paru-paru dan jantung berdekatan. Okey, yang utamanya ialah membekalkan oksigen diperlukan bagi menghasilkan tenaga. Okey. Kemudian sistem endokrina. Okey, hormon adrenalina dan hormon noradrenalina. Okey, dirembeskan bagi mengawal kadar metabolisme dan meningkatkan peredaran darah ke otot rangka. Okey, kemudian sistem otot. Okey, otot yang terbesar dalam tubuh badan kamu tu. Okey, asas pergerakan terhasil daripada pengucupan dan pengenduran otot. Okey, akan menghasilkan pergerakan. Okey, jadi semua sistem yang ada dalam tubuh badan ni saling berkait antara satu sama lain lah. Okey, jika salah satu tiada, maksudnya sukarlah untuk kamu melakukan pergerakan. Okey, untuk tajuk yang seterusnya iaitu unit 2.2 iaitu sokongan dan pergerakan. Okey, dalam pergerakan akan ada sistem rangka. Okey, di mana kamu perlu mengetahui, okey, dalam sistem rangka ni apa nama-nama tulang yang ada dalam sistem rangka tersebut. Okey, yang pertama iaitu bahagian kranium. Okey, di mana kranium ni dia akan melindungi bahagian kepala, iaitu organ yang ada kat sini ialah otak lah. Okey. Sebab tu bahagian kepala kamu ni keras. Okey. Dia merupakan tulang yang paling keras dalam sistem rangka kamu. Okey, kemudian yang depan ni dia dipanggil juga sebagai sistem tengkorak. Okey. Iaitu rangka kamu dipanggil tengkorak lah. Yang kamu selalu kata jumpa tengkorak tu kan. Ini ialah tengkorak kamu. Okey, kemudian bahagian tulang hidung kamu ni. Okey, itu tulang kecil. Kemudian bahagian clavicle. Okey, clavicle ialah tulang iaitu bahagian depan kamu ni.
yang bentuk yang tulang bahagian bahu tu, itu ialah tulang clavicle. Okey. Kemudian yang bahagian belakang ni, okey, dipanggil scapula. Okey, tulang berbentuk lepeh ataupun pipi. Okey, scapula. Yang belakang yang bentuk macam kepak tu kan. Itu ialah scapula. Okey, kemudian sternum. Okey, sternum ialah tulang bahagian dada kamu tu. Okey, yang bahagian tengah tu, itu ialah tulang sternum. Okey, kemudian yang nampak macam rangka ni, yang macam sangkar ni, ataupun dipanggil tulang rusuk. Okey, yang biasa kamu nampak macam sangkar, banyak tulang kat bahagian dada kamu tu kan. Okey, itu ialah tulang rusuk lah. Okey, kemudian bahagian pinggang kamu ni, iaitu bahagian tulang belakang yang kamu selalu panggil tulang belakang tu kan. Okey, dia akan ada tulang kecil dekat bahagian ni. Setiap takuk tulang tu dipanggil teres vertebra. Okey, teres vertebra. Okey, tulang kecil di sini. Okey, kemudian bahagian pinggul kamu. Okey, pinggul kamu ada kiri kanan tu kan. Yang kamu boleh duduk tu kan, dekat punggung kamu tu, iaitu dipanggil girdle pelvis. Okey, kat sini ialah tulang pipi. Okey, atau melengkung. Okey, kemudian bahagian tapak tangan kamu ni, dia akan ada banyak tulang-tulang kecil. Okey, yang pertama dekat bahagian pergelangan ni ialah carpal. Okey, kemudian bahagian jari kamu dipanggil tulang metacarpal. Okey, kemudian hujung jari ialah falang. Okey, falang. Okey, dalam bahasa Inggeris phalanges. Okey. Kemudian bahagian tulang tangan kamu ni, dekat bahu kamu tu kan, ada tulang dekat bahagian tangan kamu tu, yang panjang ni ialah tulang humerus. Okey, ni ialah tulang panjang, iaitu tulang humerus. Okey, kemudian akan ada bahagian ulna. Okey, bila menghadap depan, bahagian yang belah dalam ni dipanggil ulna. Okey, bahagian yang belah luar dipanggil radius. Okey, ini radius. Jadi kamu kena hafal nama-nama tulang ni. Okey, biasanya akan ada bahagian labelkan tulang. Okey, ulna, kemudian dipanggil radius sebelahnya. Okey, kemudian akan bila menghadap belah bahagian belakang, iaitu belakang gluteus maximus lah. Kalau bahasa biasa punggung ni dipanggil gluteus maximus lah. Okey, tulang sacrum, tulang bahagian punggung kamu tu. Okey, sacrum di sini ialah sacrum. Okey, yang paling hujung, okey, di hujung ni ada bucu kecil tu. Kalau kamu pegang belakang kamu tu, akan ada tulang koksik. Ni kalau rosak ni bahaya ni. Sukar untuk kamu bergerak. Okey. Kemudian akan ada tulang punggung, itu dipanggil tulang pubis. Okey. Kemudian akan ada ischium. Okey. Kemudian akan ada tulang ilium. Okey, ilium di bahagian atas ni. Okey. Kemudian bahagian peha kamu tu, panggil peha je kan. Okey, nama tulang tu ialah tulang femur. Okey, tulang femur ialah tulang panjang lah. Kemudian tulang kecil di sini ialah patella lah, iaitu yang bahagian lutut kamu tu. Okey, nama tulangnya ialah patella. Okey, kemudian bahagian tulang panjang juga, dia ada tibia. Okey, tulang tibia ni paling besar. Okey, kemudian yang kecil belakang dia tu, okey, yang halus tu belakang. Kalau kamu pegang kaki kamu tu, kamu akan rasa beza tulang besar dengan tulang kecil. Dia ada dua tulang kat situ. Okey, iaitu fibula. Okey, kemudian bahagian tapak kaki kamu ni, semua ada tulang-tulang halus ni semua kan. Okey, yang bahagian atas dekat pergelangan tu ialah tarsal, kemudian metatarsal, kemudian falang lah, phalanges. Okey. Okey, ini ialah yang depan ini ialah pandangan anterior, kemudian ini ialah pandangan posterior. Okey, posterior ialah bahagian belakang lah. Okey, klasifikasi dan peranan tulang mengikut bentuk. Okey, tulang terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz. Okey, setiap orang akan ada tulang. Okey, kepelbagaian ini membolehkan tulang-tulang memenuhi keperluan khusus bagi tulang tersebut. Okey, yang kedua,
tulang dapat diklasifikasikan berdasarkan kepada 4 bentuknya. Okey, klasifikasi ni maksudnya jenis-jenis tulang yang ada dalam tubuh badan manusia. Okey, yang tadi saya duk sebut tulang panjang, tulang pendek, tulang lepeh, tulang pipih tu kan. Inilah maksudnya kamu akan tahu yang mana satu tulang panjang, yang mana satu tulang pendek, kemudian tulang lepeh atau pipih, tulang tidak sama bentuk. Okey, tak sama bentuk tu dia yang kecil-kecil tu. Okey, kita akan teruskan kepada tajuk yang seterusnya. Okey, yang pertama yang kamu akan pelajari ialah tulang panjang. Okey, tulang panjang biasanya ada bahagian tangan dan bahagian kaki. Okey, ini adalah bahagian tangan lah yang humerus tadi saya cakap tu. Okey, kemudian akan ada ulna, akan ada radius. Okey, ulna yang besar, radius yang kecil. Okey, tu panjang dan lebar. Tapi sebenarnya dipanggil tulang panjang, lebih senang kamu nak ingat. Okey, peranan ni sebagai tuas dalam pergerakan. Okey, maksudnya dia pergerakan utama lah dalam tubuh badan. Kalau tak ada salah satu tu, maksudnya kamu tempang. Okey, contohnya tulang pada tangan, humerus, radius dan ulna. Okey, jadi kamu kena tahu kedudukan humerus di mana, ulna di mana, radius di mana. Okey, kemudian tulang pada bahagian kaki tadi tu, bahagian femur, tibia dan fibula. Femur ialah tulang peha. Okey. Okey, bahagian peha kamu tu. Kemudian tibia, fibula, tibia ialah tulang depan, bahagian kaki bawah tu. Kemudian fibula ialah tulang belakang bahagian kaki bawah. Okey. Ini ialah tulang pendek. Okey, tulang pendek biasanya ada bahagian tapak tangan dan tapak kaki. Okey, itu ialah tulang pendek. Okey, yang biasa dipanggil tulang pendek ni struktur dia pendek, berbentuk cube dan didapati di ruang-ruang yang tertutup dan berongga. Okey, dia punya ciri-ciri dia ialah inilah. Okey, kemudian peranan dia nak memindahkan daya dan memudahkan pergerakan. Okey, maksudnya kalau berat macam mana kau nak pegang, okey, macam mana nak menggerakkan sesuatu pergerakan tu lah. Okey, contohnya yang ada pada bahagian pergelangan ialah kapel. Okey, yang tadi ada bahagian kapel. Kemudian akan ada ini yang hujung-hujung jari ni ialah tulang phalanges. Okey. Kemudian akan ada tulang metacarpal. Okey, yang ini ialah metacarpal. Okey, ini metacarpal, ini ialah carpal. Okey, ini ialah yang hujung jari jemari kamu tu ialah phalanges. Okey, ataupun falang. Okey. Kemudian bahagian kaki pun sama. Okey, akan ada carpal, tarsal dan metatarsal. Okey, kemudian yang seterusnya ialah tulang lepeh dan pipih. Ini kalau kamu boleh perasan dalam badan kamu tu ada je bahagian-bahagian yang kamu nampak tulang tu lepeh. Okey, lepeh ataupun melengkung lah biasanya. Okey, bila tulang lepeh atau pipih, dia akan berbentuk nipis. Okey, ciri-ciri nipis dan rata. Okey. Yang peranan utamanya adalah sebagai tempat pelekatan otot untuk melindungi organ-organ di bawahnya. Okey, ini contohnya scapula lah. Scapula di bahagian belakang kamu tu. Yang bentuk tiga segi belakang tu. Okey, kalau kamu bengkokkan tangan ke belakang, kamu akan rasa bahagian atas tu bentuk lepeh. Okey. Okey, kemudian tulang kranium. Okey, kranium tu pun dipanggil tulang lepeh dan pipih. Okey, kranium ni maksudnya di bahagian kepala kamu tu. Okey, bahagian kepala kamu, bahagian atas sekali, kranium. Okey, kemudian tulang rusuk. Okey, tulang rusuk iaitu yang macam sangkar tu. Yang banyak tulang kecil yang melengkung-melengkung dekat bahagian dada kamu tu. Okey, kemudian tulang sternum. Okey, sternum bahagian tengah dada. Okey, kemudian tulang scapula. Okey, scapula ini ialah inilah.
Okey, seterusnya ialah tulang tidak sama bentuk. Okey. Dia kenapa dipanggil tak sama bentuk? Sebab ciri-cirinya mempunyai banyak cuaran. Okey. Maksudnya ada lubang-lubang kecil pelekatan kat situ. Okey, sebagai tempat pelekatan otot dan artikulasi. Okey, contohnya tulang vertebra, cervical, thoracic, lumbar, sacrum dan coccyx. Okey, itu bahagian ni lah. Bahagian punggung kamu yang ni. Ini bahagian punggung kamu. Okey, 2.2. Yang seterusnya ialah fungsi sistem rangka. Okey, terdapat 5 fungsi asas sistem rangka yang wajib kamu tahu. Yang pertama ialah sokongan. Okey, sokongan ni maksudnya tulang rangka membentuk kerangka tegar bagi pelekatan tisu-tisu lembut dan organ-organ dalam tubuh badan. Okey, dia menjadi tulang tunjang utamalah. Okey, untuk kamu melakukan ataupun memastikan bentuk kerangka tegar tu dia melekat dengan tisu-tisu lembut. Maksudnya dia melekat dengan otot lah. Okey, otot rangka dilekatkan pada tulang-tulang rangka. Okey, perlindungan. Okey, kenapa dipanggil sebagai perlindungan? Sebabnya tulang ni dia akan melingkari dan melindungi organ-organ penting dalam tubuh badan. Okey, contoh yang kamu senang nampak ialah tulang tengkorak. Sebab tu kita ada tulang tengkorak. Okey, sebabnya dia akan melindungi otak kamu tu daripada tercedera. Okey, kemudian yang ketiga, fungsi sistem rangka yang ketiga ialah pelekatan otot. Okey, tulang-tulang bertindak sebagai tuas apabila otot-otot yang melekat padanya menguncup lalu menghasilkan pergerakan berpaksi pada sendi. Okey, sendi kamu banyak kan, dekat sendi tangan, ada sendi bahu. Okey, contohnya sendi siku, ulna dan humerus. Okey, kemudian yang keempat, pembentukan sel-sel darah lah. Okey, pembentukan sel-sel darah ni di mana sumsum merah kemudian berlakunya sumsum merah tulang manusia lah, yang biasanya orang dewasa lah, akan menghasilkan sel-sel darah merah, putih dan platelet. Okey, tulang-tulang yang terlibat adalah sternum, okey, sebahagian daripadanya pelvis, femur dan humerus. Okey, tajuk yang seterusnya ialah ligamen. Okey, sebagai ligamen. Okey, ligamen ni maksudnya kamu boleh nampak apabila tisu berfiber menyambungkan dua atau lebih tulang atau tulang rawan yang bergerak, bahagian yang boleh bergerak lah. Okey, ligamen memberi sokongan dan kekuatan kepada sendi. Okey, contoh yang kamu boleh nampak, ligamen bahagian tulang femur. Okey, tulang bahagian bawah ni. Okey, baik, itu bahagian lutut kamu tu. Okey, sebab tu ligamen sangat penting. Jika ligamen ni putus, kamu sukar untuk bergerak. Okey, jadi kalau kamu bermain dalam mana-mana sukan ataupun buat aktiviti lasak, pastikan ligamen kamu ni sentiasa terjaga. Okey, seterusnya itu tulang rawan lah. Tulang rawan ni tulang warna putih tu. Okey, yang boleh kamu nampak biasanya kat ayam tu bahagian dada, itu tulang rawan. Okey, cartilage adalah satu tisu yang kurang keras dan lebih fleksibel daripada tulang. Okey, cartilage menyelimuti tulang, hujung-hujung tulang membentuk sendi. Okey, biasa dekat bahagian-bahagian sendi lah. Okey, kat bahagian siku, bahagian lutut. Okey, bahagian bahu tu ada sendi engsel tu kan. Okey, kat situ ada tulang rawan. Okey, ini adalah bahagian tendon, di mana tendon ini adalah sejenis tisu berfiber dan tidak kenyal yang sangat kuat. Okey, biasa kita boleh nampak bahagian kaki lah. Okey, tendon melekatkan otot pada tulang dan juga pada otot yang lain. Okey, apabila otot berkontraksi, tendon yang terdapat pada hujung otot akan menarik tulang. Okey, maksudnya berpaksi ni kita berjalan lah. Okey, hal ini akan menyebabkan pergerakan pada tulang yang membentuk sendi. Okey, ini adalah bahagian tendon.
ialah sendi. Okey. Struktur yang paling penting sebagai tempat antara dua atau lebih tulang rangka. Okey, bertindak sebagai fulcrum dalam tuas pergerakan. Okey, sendi boleh dikelaskan pada 3 jenis berdasarkan pergerakan, fungsi dan struktur. Sendi yang pertama ialah sendi synovial. Okey, sendi yang bergerak bebas atau diarthrosis. Okey, hujung tulang-tulang dilitupi dengan oleh rawan hyalin untuk mengurangkan geseran antara dua hujung tulang semasa pergerakan dan menyerap daya hentakan yang berlaku. Okey, yang ini ialah bahagian tulang sendi synovial tu. Okey, maksudnya contoh kalau bahagian lutut kamu tu, kalau kamu melompat, okey, sendi ni lah yang akan membantu. Okey, di mana ada tulang rawan tu, dia akan menyerap hentakan yang kamu lakukan tu. Okey, iaitu tulang rawan yang lembut tadi tu. Okey. Okey, jenis-jenis sendi synovial. Okey, yang pertama ialah gelungsur. Dua permukaan tulang saling meluncur antara satu sama lain, iaitu sendi di pergelangan tangan carpal dan metacarpal. Okey, biasanya kamu bergerak kan. Okey, di bahagian tangan ni, bahagian carpal, kan, metacarpal. Okey, bila kamu cuba menggenggam ataupun menulis ke, okey, kat situ akan ada sendi synovial. Okey, jadi boleh melakukan pergerakan. Kemudian jenis sendi synovial dan lokasi. Okey, yang pertama ialah lesung lah, iaitu bahagian sendi soket, iaitu bahagian bahu kamu tu. Okey, kamu boleh nampak bahagian bahagian tangan kamu tu kan dekat bahu ni. Ini ialah sendi lesung. Okey, sebabnya dia berbentuk lesung. Okey, bahagian hujung yang bulat tepat masuk ke dalam sebuah rongga cawan tulang lain. Okey, yang membenarkan bergerak ke semua arah. Okey, maksudnya kamu boleh pusing 360 darjah. Okey, dia tiada had lah sendi lesung ni. Kemudian sendi engsel. Okey, sendi engsel ni biasa dekat bahagian tangan dekat siku tu. Okey, antara ulna dengan humerus. Okey, tulang panjang kat bahagian tangan. Okey, mempunyai satu permukaan bulat untuk diterima oleh tulang lain melalui satu paksi yang hanya menggunakan pergerakan satu arah sahaja. Okey, dia tak sama dengan sendi lesung dekat bahagian bahu tu. Kalau bahagian bahu dia boleh 360 darjah kan. Okey, 360 darjah, 180 darjah kan. Okey, dia boleh pusing kan. Tapi bahagian tulang engsel ni, kamu hanya satu pergerakan je. Jika kamu buat pergerakan yang lebih, contohlah nak buat pusing 360 ke, 160 ke, okey, akan menyebabkan tulang kamu bahagian ni rosak. Okey, sebab tu engsel hanya bergerak satu arah sahaja. Okey. Sendi kondil. Okey, pergerakan hampir sama dengan sendi engsel, tetapi sendi ini boleh bergerak dalam dua arah yang literal, iaitu ke depan dan ke belakang sahaja. Okey, dalam dua paksi lah, ke depan ke belakang. Maksudnya kamu boleh gerak, boleh menggelungsur atas dengan bawah. Okey, iaitu bahagian hujung jari, iaitu falang dengan metacarpal lah. Kemudian ada sendi paksi. Okey, sendi paksi tu yang dekat bahagian siku juga, iaitu bahagian ulna dan radius tu. Okey, gabungan dua tu. Okey, dua tulang bahagian tangan. Okey, pergerakan berputar di bahagian leher atau untuk menggerakkan kepala. Kemudian vertebra cervix yang kedua disebut bahagian tulang paksi. Okey, vertebra cervix ni bahagian tulang pinggul kamu tu lah. Okey, tulang paksi bersendi dengan atlas bagi menekan kepala bergerak ke kiri dan ke kanan, dari sisi ke sisi. Okey, maksudnya bila kamu gerak pergerakan kepala kamu tu ialah tulang paksi. Okey.
tulang yang berstruktur lah. Sendi pelana. Okey, sendi pelana ni dekat metacarpal. Okey, metacarpal iaitu bahagian tangan. Okey, metacarpal. Okey, bagi ibu jari ni. Okey, ibu jari kamu ni ada metacarpal. Okey, membolehkan pergerakan ibu jari ke belakang dan ke depan dan pergerakan rotasi yang terhad. Okey, ibu jari kamu sahaja yang senang untuk berpusing. Okey, pusing tangan kamu tu kan. Okey, itu ialah sendi pelana.